Tumpuan berita malam ini, NBES dilancarkan sebagai platform sehenti perkasa usahawan Sarawak. Projek kompleks APMM Miri siap, Datuk Seri Alexander Nanta serah secara rasmi. Sarawak rancang guna konsep Lovable City. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Matthew Malombil. Sistem pengalaman data usahawan Sarawak NBES memainkan peranan penting dalam memperkasakan sektor keusahawanan di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata, NBES akan berfungsi sebagai platform sehenti yang menjana analisis dan laporan untuk membantu kerajaan Sarawak dalam perancangan dan membuat keputusan berdasarkan keperluan sebenar ekosistem keusahawanan. Selain itu, katanya ia akan memastikan program-program khusus seperti bantuan kewangan, pembangunan kapasiti dan promosi produk dapat disalurkan dengan efektif kepada kumpulan sasaran termasuk yang berada di kawasan luar bandar. Justru beliau menggalakkan usahawan Bumiputera untuk menerapkan amalan terbaik dan teknologi moden termasuk prinsip alam sekitar, sosial dan tabik urus ESG bagi meningkatkan produktiviti dan daya saing. Perlu bagi kita untuk meningkatkan our productivity. Ini termasuk perusahaan kecil dan sederhana. Dan dari segi resources, ya kita ajar banyak resources. Dan kita juga harus menekankan ya untuk nak meningkatkan productivity ini. Peningkatan dari segi capacity building, skilling, upskilling of our workforce, dan juga operasi semada industri kecil, sederhana. Itu penting. Ya. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas mesyuarat Jawatan Kuasa Penyelaras Pembangunan Usahawan Sarawak SEDCC di sini pada Isnin. Selain itu, beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP atas kelulusan sebanyak RM1,995,000 untuk fasa 1 program pembangunan premis tamu desa di Sarawak yang melibatkan 13 lokasi. Ujarnya, 2 daripada program itu telah siap dan 11 masih dalam proses yang diselaraskan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Mintrade dan Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan MPHLG. Bagi fasa 2, Kementerian Kewangan MOF melalui KUSKOP telah meluluskan peruntukan sekali sebanyak RM10 juta untuk meneruskan program pembangunan premis tamu desa di Sabah dan Sarawak pada tahun 2024, manakala Mintrade dan MPHLG masih dalam proses mengenal pasti lokasi yang sesuai untuk projek tersebut. Tambah beliau, di bawah Mintrade, beberapa hub usahawan telah dilancarkan dengan usaha berterusan untuk memastikan pertumbuhan dan sokongan yang mampan kepada usahawan di Sarawak dan Sabah ke tahun hadapan. Turut hadir ialah Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Datuk Dr. Malcolm Musin Lamoh, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Dr. Ripi Lamat dan tetamu lain. Projek pembinaan Kompleks Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Daerah Maritim Miri kini siap sepenuhnya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek yang bernilai RM118 juta ini dimulakan pada tahun 2020 namun tergendala akibat pandemik COVID-19. Walaupun begitu, projek ini disiapkan dalam masa yang telah ditetapkan. Jadi tidak ada masalah projek lewat jadual. Dia sebenarnya dalam jadual. Itu yang terbaik projek ini. Beliau berkata demikian dalam sesi temu bual bersama Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi bertempat di Kompleks APMM Miri, Jalan Pulau Melayu 1, Kampung Pulau Melayu, Miri pada Ahad. Selain itu, beliau turut mengulas tentang status projek-projek di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya JKR. Menurutnya, sehingga Oktober 2024, hanya 21 atau 2.67% daripada 786 projek di seluruh negara diklasifikasikan sebagai projek sakit.
Di Sarawak, hanya 2 projek termasuk Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Belaga dan Kolej Vocational Miri yang dikategorikan sebagai projek sakit. Jelasnya prestasi keseluruhan kementerian turut mendapat pujian dengan 97.38% projek berjaya disiapkan dengan baik. Banyak projek-projek lain. Sebab itu saya secara keseluruhan tadi saya bagi gambarannya, ya, hanya 2.67% yang dikatakan projek bermasalah, sakit. Mana dia prestasi kita baguslah. 97.38 boleh kata begitu. 97.8% dia siap dengan terbaik. Ya, jangan tengok 2.6% tu yang sakit tu. Tengok kepada 97 yang baik tu. Menyentuh mengenai bajet 2025, beliau memaklumkan bahawa Kementerian Kerja Raya menerima peruntukan sebanyak 10.35 bilion ringgit, peningkatan 9% berbanding tahun sebelumnya. Daripada jumlah itu, 9.327 bilion ringgit akan digunakan untuk pembangunan termasuk 2.8 bilion ringgit untuk penyelenggaraan jalan persekutuan dan 1 bilion ringgit untuk pembangunan jalan sekunder luar bandar dan industri. Hal ini turut menyaksikan peruntukan bagi kontraktor kecil juga turut meningkat dari 300 juta ringgit kepada 450 juta ringgit, manakala peruntukan untuk lampu isyarat pintar naik sebanyak 48%. Sarawak berada di landasan yang betul untuk memperbaiki persekitaran dan bergerak ke arah masa depan yang lebih lestari. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, Sarawak sedang berusaha untuk menjadi sebuah livable city di mana penduduk merasa lebih terhubung, lebih bahagia dan tahan lasak yang akan membantu memacu pertumbuhan ekonomi. Kita mahu bandar-bandar di Sarawak mengamalkan konsep livable city yang berorientasikan kepada manusia yang tinggal di dalamnya. That is, we should be people-centered. Selain itu, saya mohon agar rakyat Sarawak memberikan sokongan dan kepercayaan kepada kerajaan untuk membawa Sarawak ke arah menjadikan Sarawak bukan saja a livable tetapi juga a lovable Sarawak. Beliau berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah semasa majlis pembukaan Forum Bandar Sarawak 1.0 di Pusat Acara Hikmah Exchange HEEC pada Isnin. Bertemakan keterangkuman sosial menuju urbanisasi lestari, Forum Bandar Sarawak SUF 1.0 anjuran Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU itu diadakan selama 3 hari dari 20 hingga 22 Oktober di HEEC. Forum ini bertujuan untuk berkongsi idea tentang cara menjadikan bandar-bandar di Sarawak lebih inklusif dan sosial yang kohensif. Ia diadakan susulan kejayaan Sarawak menganjurkan Forum Bandar Malaysia ke-5 tahun lepas, menjadikannya negeri pertama di Malaysia yang mengadakan persidangan tersebut di peringkat negeri. Antara aktiviti lain semasa Forum Bandar Sarawak 1.0 termasuk lawatan teknikal ke Pusat Penangkapan Karbon Chitose C4 Sarawak pada 22 Oktober di Jalan Kampung Gobel. Dalam pada itu, DBKU mengalu-alukan semua penduduk bandar untuk menyertai siri pertama Forum Bandar Sarawak yang dibuka kepada umum secara percuma. Turut hadir Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA63 dan Hubungan Negeri Persekutuan Datuk Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak Datuk Dr. Pengguang Manggil, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang dan Adat Bumiputra Datuk Jefferson Jamit Unyat, Konsul Jeneral Republik Indonesia di Kuching Raden Sigit Wijaksono, Datuk Bandar DBKU Hilmi Otman, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng dan tetamu lain. Penubuhan Agensi Kerjasama Antarabangsa Jepun JICA di Sarawak amat diperlukan dalam menyediakan latihan kepada sumber manusia di Pusat Intervensi Awal Satu Henti OSEIC atau di Pusat Pemulihan Komuniti. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak
Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, pihaknya telah memohon kepada JICA untuk memperluas perkhidmatan mereka ke Sarawak, memandangkan agensi tersebut tidak lagi memberi tumpuan kepada Sarawak kerana ekonomi Malaysia telah berkembang. Menurutnya, permohonan tersebut adalah sama ada untuk menubuhkan JICA di Sarawak yang memberi tumpuan kepada latihan dan bantuan dalam bentuk latihan sumber manusia dan intervensi di Pusat Intervensi Awal Satu Henti OSEIC atau di Pusat Pemulihan Komuniti di Sarawak. Katanya dalam satu kenyataan media pada Isnin setelah mengetuai delegasi lawatan rasmi kementeriannya ke Tokyo, Jepun dari 14 hingga 19 Oktober lepas. Datuk Seri Fatimah menekankan bahawa lawatan ke Tokyo ini akan memperkukuh rangkaian kolaborasi dan hubungan untuk penyelidikan dan pembangunan dalam bidang penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak ECCE, intervensi untuk keperluan khas, penjagaan warga emas, pembangunan keluarga dan kesejahteraan komuniti bagi mencapai keterangkuman sosial negeri. Dalam lawatan rasmi tersebut, delegasi melakukan lawatan rasmi ke Rumah Penjagaan Tokyo Kosen yang terletak di Bandar Mitaka pada 18 Oktober yang merupakan sebuah badan kebajikan sosial untuk melaksanakan perkhidmatan kebajikan bagi golongan warga emas. Untuk makluman, Tokyo Kosen menyediakan penjagaan yang menghargai kehidupan setiap individu dengan misi mereka adalah memberikan perkhidmatan berkualiti tinggi yang penuh kasih sayang, menyokong orang untuk menjalani kehidupan dengan tenang dan memuaskan serta menghormati hasrat dan permintaan warga emas. Dalam pada itu, Datuk Seri Fatimah memberitahu Tokyo Kosen bersetuju untuk bekerjasama dengan pihak kementeriannya mengenai program untuk warga emas. Semasa perbincangan, ujarnya, badan tersebut menyatakan bahawa mereka gembira untuk memberikan bantuan dalam bentuk nasihat berdasarkan pengalaman mereka. Tambahnya, mereka juga bersedia untuk bekerjasama dengan kementerian kita mengenai program untuk warga emas jika ada keperluan. Antara delegasi yang terlibat adalah Timbalan-Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Rozi Yunus dan Datuk Muhammad Raziz Hitam, Setiausaha Tetap Kementerian Datuk Felicia Tan, Pengarah Jabatan Kebajikan Semawi Muhammad, Pengurus Besar Sedidik Sendirian Berhad Ayub Dahari dan pegawai-pegawai dari kementerian. Sarawak Urban Forum SUF 1.0 menjadi platform bagi kanak-kanak, belia dan warga emas untuk menyuarakan idea dalam merangka masa depan yang lebih inklusif dan progresif. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, dengan penglibatan seramai 200 dari 3 golongan utama itu, forum ini menyediakan ruang bagi perbincangan dan mencari solusi dalam mengimbangi pertumbuhan bandar yang pesat dengan kemampanan sosial, ekonomi dan alam sekitar. Kita tahu bahawa pembangunan bandar bukan hanya tentang membina infrastruktur moden, tapi juga tentang memastikan usaha kita untuk memastikan setiap lapisan masyarakat dan rakyat dapat menikmati manfaat dalam proses pembangunan bandar dan bandaraya kita. So, today's gathering is about more than discussion. It is about collaboration. Today, we must share ideas, challenge norms, and inspire action that will shape our cities into model of sustainability and inclusivity. Tambahnya, kerajaan komited untuk memastikan bahawa setiap perancangan dan pelaksanaan pembangunan bandar di Malaysia, khususnya di Sarawak, mengutamakan kelestarian jangka panjang. Malah ujarnya, pihak kerajaan juga menggalakkan penglibatan aktif daripada pelbagai pihak, termasuk sektor swasta, komuniti dan organisasi bukan kerajaan dalam merangka strategi dan pelan tindakan yang menyeluruh. Persidangan Sarawak Urban Forum SUF siri pertama Anjuran Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU diadakan selama 3 hari bermula 20 hingga 22 Oktober di Hikmah Exchange Event Center HEEC. Sesi ini bagi mengumpulkan input daripada kumpulan berkepentingan iaitu warga emas, belia dan kanak-kanak untuk memahami keperluan dan keutamaan mereka untuk mewujudkan hub komuniti yang inklusif. Turut hadir Datuk Bandar DBKU Datuk Hilmi Othman. Kerajaan Sarawak diwakili oleh Jabatan Tanah dan Survey JTS telah menyerahkan dana penyelidikan sebanyak RM5 juta kepada Universiti Teknologi Malaysia UTM. Sumbangan RM5 juta bagi tujuan pembangunan dan penyelidikan R&D yang berkaitan dengan ekonomi hijau, perlombongan geospatial, remote sensing, marine cadastra, perubahan cuaca,
perancangan bandar dan wilayah, pengurusan bencana, teknologi membran dan beberapa lagi sektor berkaitan dengan program kolaborasi makmal satelit JTS UTM. Kesemua kajian ini adalah khusus untuk Sarawak dan dijangka akan memberikan input yang terbaik dalam merealisasikan strategi pembangunan pasca COVID PCDS 2030. Penyerahan cek replika berjumlah RM5 juta ini telah disempurnakan oleh Setiausaha Tetap Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Sarawak, Datuk Abdullah Julaihi kepada Naib Chancellor UTM Profesor Datuk Ahmad Fauzi Ismail yang disaksikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Sofiah dalam majlis santapan diraja di sebuah hotel terkemuka di sini pada Sabtu. Dalam ucapan alu-aluan, Profesor Datuk Dr. Ahmad Fauzi Ismail telah melahirkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Kerajaan Sarawak atas sumbangan tersebut. Beliau memuji pihak Kerajaan Sarawak yang sentiasa berada di hadapan dalam memanfaatkan teknologi terkini bagi pembangunan fizikal dan ekonomi yang mampan. Majlis tersebut turut meraihkan sebanyak 39 agensi penyumbang daripada kerajaan negeri, lembaga profesional, industri, persatuan alumni, institusi perbankan dan beberapa perbadanan komersial UTM yang telah menyumbang sepanjang tahun 2024. Dengan sumbangan terkumpul melalui platform ini telah mencatatkan kutipan sebanyak RM6.4 juta. Turut hadir Pro-Chancellor UTM Cik Puan Mahkota Khalidah Johor, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Pengerusi Lembaga UTM serta Ahli Lembaga Pengarah UTM Tan Sri Azman Mokhtar dan Pengarah Tanah dan Servis Sarawak Awang Zamhari Awang Mahmud. Sekian Buletin UKAS bersama saya Matthew Malombil. Sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin UKAS dengan paparan visi Premier 2030 Bandaraya Pintar Sarawak. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS. Visi Premier 2030 Bandaraya Pintar Sarawak. Sarawak sedang membangunkan pelan induk bandar pintar bagi kawasan-kawasan bandar yang akan mengutamakan kemampanan alam sekitar di dalam proses urbanisasi. Pelan induk bandar pintar Kuching dibangunkan dengan mobiliti karbon rendah dan infrastruktur bandar pintar sebagai keutamaan yang penting di dalam pembangunan Ibu Negeri Sarawak pada masa hadapan. Dimulakan pada 2019 oleh Majlis Perbandaran Miri dan Sarawak Information System Sdn Bhd Sains. Antara komponen-komponennya termasuklah papan tanda digital, bandar selamat dan taman selamat, perparitan pintar, bas pintar, trak pintar, aplikasi bandar pintar, Miri Cares, pelancongan Miri, Electronic Local Authority 2 ELA2 dan pusat kawalan. Bangunan-bangunan hijau yang mematuhi Indeks Bangunan Hijau GBI, antara yang menyelah termasuk Universiti Teknologi Sarawak UTS di Sibu dan bangunan Dewan Bandaraya Miri. Pusat Operasi Bersepadu Sarawak SIOC merupakan komponen penting di dalam perancangan Bandar Pintar Sarawak dan saling boleh kendali serta ia adalah sebahagian dari inisiatif Kerajaan Sarawak dari visi yang amat berhormat Datuk Tinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Penggunaan meter elektrik pintar yang dimulakan oleh Sarawak Energy untuk mempertingkat pengalaman pengguna dan membekalkan perkhidmatan bacaan bil yang tepat berdasarkan penggunaan masa sebenar. Pusat Kawalan Bersepadu adalah yang terkini di pusat lokasi untuk memberi arahan, koordinasi dan membuat keputusan di dalam menyokong respon insiden. Sarawak bakal menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia dengan perancangan Bandar Pintar. Visi Premier Sarawak Maju 2030.